Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam rancangan Medik TV kali ini dengan tajuk Klinefelter Syndrome. Klinefelter Syndrome merupakan satu penyakit di mana keadaan seorang lelaki mempunyai kromosom seks yang berlebihan iaitu XXY. Statistik mengatakan dalam 500 kelahiran, satu sahaja lelaki yang menghidap penyakit ini. Jadi, pada episod kali ini, kami membawa anda bersama seorang doktor pakar genetik dari PPUM, Dr. Adibah, bagi menerangkan dengan lebih lanjut tentang sindrom ini. Klinefelter syndrome atau juga dikenali sebagai trisomy of the sex chromosome ini berlaku apabila terdapatnya keabnormalan kromosom pada seks kromosomnya. Sindrom ini hanya akan dialami oleh beberapa orang lelaki yang kurang bernasib baik kerana terdapat lebihan kromosom X, iaitu kromosom pembawa ciri-ciri wanita. Jadi, pesakit akan mempunyai beberapa ciri-ciri seperti wanita. Nama Klinefelter diambil sempena nama Dr. Harry Klinefelter, iaitu orang pertama yang melaporkan penyakit ini pada tahun 1942. Sindrom ini tidak diwarisi. Ia biasanya berlaku secara rawak semasa pembentukan sel-sel pembiakan. Walaupun semua pesakit sindrom Klinefelter ini mempunyai ekstra X kromosom, tak semua dari mereka akan menunjukkan ciri-ciri sindrom ini. Jadi antara simptom-simptomnya ialah bagi peringkat bayi, pesakit ini selalunya mempunyai otot yang lemah ataupun kurang bertenaga. Mereka juga berkemungkinan untuk lambat belajar berjalan berbanding bayi-bayi normal yang lain. Bagi peringkat kanak-kanak, mereka mula menunjukkan ciri ketinggian yang abnormal. Mereka akan lebih tinggi daripada kanak-kanak yang lain. Masalah pertuturan juga merupakan simptom kepada sindrom ini. Pada peringkat puberti pula, pengeluaran testosteron bagi mereka yang menghadapi penyakit ini tidak mencukupi dan ini akan menyebabkan mereka jadi lebih tinggi berbanding yang lain, tidak berotot dan kekurangan pertumbuhan bulu roma di muka dan badan. Mereka juga mula mempamerkan bentuk badan seperti wanita. Apabila sudah mencapai teenagers, mereka mula mempunyai punggung dan mengalami pembesaran payudara seperti wanita. Mereka juga mempunyai tahap tenaga yang sangat rendah. Pada peringkat dewasa, pesakit-pesakit ini akan mempunyai ciri-ciri seperti kemandulan dan peratusan bagi mendapat masalah kesihatan seperti autoimmune disorder, breast cancer, vein disease, osteoporosis dan tooth decay mula kelihatan. Sel telur yang dihasilkan semasa meiosis abnormal mempunyai lebihan kromosom. Sel sperm yang mempunyai bilangan kromosom yang normal akan bersenyawa dengan sel telur yang abnormal. Apabila sperma dan sel telur bercantuman, zygote yang mengandungi 3 salinan kromosom pada kromosom 23 akan dihasilkan. Mendiagnosis sindrom ini boleh dilakukan melalui ujian darah yang dikenali sebagai karyatik. Cara kedua bagi mendiagnosis sindrom ini adalah dengan menjalankan ujian pranatal. Ujian ini dilakukan ketika masa janin lagi dengan menggunakan CBS dan amniocentesis. Mendiagnosis sindrom ini boleh dilakukan pada 3 peringkat umur, iaitu pada peringkat umur kanak-kanak, remaja dan juga dewasa. Setelah mengetahui secara terperinci tentang simptom-simptom penyakit ini, kini kami membawa anak sendiri untuk bertemu dengan salah seorang pesakit Klinefelter Syndrome ini. Beliau yang hanya baru berusia 18 tahun, hanya mahu dikenali sebagai Anwar, mengaku mempunyai sedikit rasa rendah diri apabila berhadapan dengan persekitaran luar. Saya mengaku bahawa sentiasa berasa rendah diri apabila berada di khalayak ramai. Saya langsung tiada keyakinan untuk bergaul bersama rakan-rakan kerana bentuk fizikal saya yang kelihatan lemah dan lembek dan kadang-kadang seperti wanita.
Dan ada satu ketika kadang-kadang saya menangis dan berasa sungguh sedih. Saya berasa sungguh sedih terutama apabila kawan-kawan mengejek saya kerana lemah dalam setiap aktiviti sukan di sekolah dahulu. Mereka sering kata, Alah, macam perempuan lah. walaupun tanpa niat untuk mengejek saya, tapi saya tetap berasa sedih kerana hanya saya dan ibu bapa saya sahaja yang tahu tentang masalah penyakit saya ini. Kebanyakan para pesakit Klinefelter sindrom mengalami tekanan perasaan dan tiada keyakinan diri sehingga sanggup memencilkan dirinya di rumah sahaja. Jadi, kini kami membawa anak bertemu pula dengan Datuk Sakinah, pakar motivasi kesihatan dari PPUM untuk menerangkan tentang cara-cara berhadapan dengan pesakit Klinefelter sindrom ini dari segi emosi dan juga mental. Baiklah, bagi membantu mereka yang menghidap penyakit sindrom Klinefelter ini, kita sebagai yang normal haruslah memberi sokongan kepada mereka. Orang ramai perlulah tahu yang pesakit sindrom ini bukanlah dikategorikan dalam golongan puandan kerana mereka masih seorang lelaki yang maskulin. Cuma terdapat sedikit ciri-ciri wanita pada fizikalnya. Jadi, perkara pertama yang boleh kita lakukan ialah sebagai ibu bapa haruslah sentiasa memantau perkembangan anak-anak anda dengan mendapatkan bantuan dan rawatan susulan dari pihak-pihak kesihatan. Ibu bapa juga boleh menghantar mereka ke pusat bahasa bagi membantu mereka dalam masalah pertuturan untuk mendapatkan pendidikan khas. Selain itu juga, ibu bapa hendaklah menggalakkan mereka untuk menyertai aktiviti-aktiviti fizikal bagi membina kekuatan fizikal dan keyakinan diri mereka, serta menggalakkan anak-anak bergaul dengan dunia luar dan jangan terlalu mengongkong sehingga menyebabkan mereka merasa terasing. Tidak lupa juga bagi pesakit itu sendiri pula, mereka perlu berkawan baik dengan doktor-doktor dan pakar kesihatan bagi sentiasa memperbarui maklumat kesihatan mereka. Atau dengan kata lainnya, tak kiralah dengan agama apa pun, dekatkanlah diri anda dengan Tuhan supaya dapat menenangkan hati dan insya-Allah anda akan berasa yakin untuk terus menjalani kehidupan. Cara rawatan terbaik bagi sindrom ini ialah dengan menggunakan terapi penggantian hormon. Remaja biasanya diberi suntikan testosteron untuk menggantikan hormon yang biasanya akan dihasilkan oleh testis. Testosteron sintetik berfungsi seperti testosteron semula jadi. Ianya membina otot dan meningkatkan pertumbuhan rambut. Dan kini tibalah kita di penghujung rancangan. Di akhir kata, sebagai seorang yang normal, janganlah kita sering memperlekehkan mereka yang kurang bernasib baik. Sekian sahaja pada episod kali ini. Sehingga kita bertemu kembali. Assalamualaikum dan salam sejahtera.